Baik, Alhamdulillah itu bersama kita Yang Mulia Puan Nadiatul Afifah binti Haji Muhammad Yassin, Pegawai Kaji Cuaca ya. Untuk hari ini akan membincangkan sedikit mengenai dengan taklimat cuaca kebangsaan ke-17 peralihan monsun di negara Brunei Darussalam nanti ya. Akan memastikan juga. Terlebih dahulu atau? Ya. Tanya siapa dulu beliau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah kami sehat hari ini. Jadi tadi kan berbincang mengenai dengan taklimat cuaca kebangsaan kali ke-17 ya. Jadi dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini ataupun yang akan Puan sampaikan, mungkin boleh menjelaskan secara sedikit mengenainya. Okey, terima kasih. Jadi taklimat cuaca kebangsaan pertama kalinya dirasmikan semasa sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia baik dan tahun 2018 sekitar bulan Mac. Jadi setakat ini sudah ada 16 kali taklimat cuaca kebangsaan ini diadakan. Jadi taklimat tersebut ini ia diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun, iaitu setiap kali ada pertukaran monsun di negara kita ni. Secara ringkasnya negara kita ni terdapat 4 fasa perubahan monsun, itu dari monsun barat daya, and then monsun peralihan, ia beralih ke monsun timur laut, dan ia monsun peralihan lagi. Jadi di sini terdapat 2 objektif utama taklimat cuaca kebangsaan ini diadakan. Yang pertama, ia mewujudkan satu wadah tumpuan atau orang fokus platform yang memberikan kemudahan untuk meningkatkan penglibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini termasuk pihak kerajaan, pihak swasta maupun orang ramai untuk menerima maklumat cuaca itu. Dan juga di sana kami ingin mengetengahkan kehendak maklumat cuaca dan iklim yang menepati keperluan bis diorang. Jadi yang kedua, melalui taklimat cuaca kebangsaan ini kami mendapatkan maklum balas dan menggalakkan orang percambahan minda, buah fikiran, meminta pendapat bis diorang daripada pelbagai kumpulan pengguna mengenai maklumat cuaca dan iklim yang sedia ada. Dan ini yang membantu kami untuk mencipta atau membuat lagi produk-produk dan perkhidmatan cuaca yang lebih baru yang mengikuti keperluan agensi masing-masing. Baik, dari penjelasan Puan tadi mengenai dengan taklimat cuaca kebangsaan ini, ia bagaikan suatu perkara yang penting untuk sentiasa diberigakan ataupun dikongsikan. Jadi mungkin dapat dijelaskan dari mana datangnya idea ataupun peluang untuk memberikan taklimat berkenaan. Baiklah. Jadinya dulu kebanyakan maklumat cuaca, kaji cuaca sebelum ini it comes in a form orang one size fits all. Jadi satu maklumat cuaca untuk semua orang pakai. Tapi timbullah persoalan mengenai tahap keberkesanan maklumat cuaca ini, sama ada pengguna ni fahamkah indah ataupun maklumat yang diterima ini memenuhi kehendak bis diorangkah indah, dapat dimanfaatkankah indah kan. Jadi dari sini kami boleh memberikan terjemahan yang lebih berkesan melalui taklimat cuaca kebangsaan ini, dan kami mempunyai perhubungan yang lebih rapat dan kerap because macam orang in a year tu 4 kali kami berjumpa. Jadi ini permintaan baru memang kami akan take note and kami baharui lah. Kami macam we take note of apa yang diorang mahukan, apa request bis dia. Jadi ini sebarang keperluan khusus para pengguna, insyaAllah kami akan take note and perbaikilah perkhidmatan kami itu. Jadi di sini macam mana dengan taklimat cuaca kebangsaan kali ke-17 ini bakal berlangsung pada 3 Oktober ini? Betul. Jadi taklimat cuaca kebangsaan yang kali ke-17 akan diadakan semula secara fizikal setelah beberapa kali dibuat secara di atas talian disebabkan oleh keadaan COVID yang melanda negara kita ni sebelum ini. Jadi taklimat ini akan membincangkan mengenai peralihan monsun. Jadi sekarang ini tani berada di penghujung monsun barat daya dan tani akan beralih ke monsun timur laut pada bulan Disember. Jadi tani melalui proses peralihan monsun in between itu. Jadi anitah yang akan diberikan arah orang ramai lah untuk membuat persediaan yang sepatutnya. Jadi disebabkan semasa monsun peralihan, secara lazimnya kejadian ribut petir adalah lebih kerap berlaku. Jadi kalau kan dibandingkan dengan bulan-bulan lain jadi hujan atau hujan berpetir selalunya berlaku di kawasan pedalaman pada waktu petang, dan ia bergerak ke kawasan pesisiran dan kawasan laut pada waktu malam. Jadi semasa hujan atau hujan berpetir ini terdapat beberapa impak cuaca yang berpotensi berlaku. Contohnya banjir kilat, jalan raya licin dan boleh menyebabkan
menyebabkan kemalangan jalan raya, angin kencang yang boleh menyebabkan pokok-pokok tumbang dan juga atap-atap terbang. Berkala elektrik pun boleh terputus lah kalau hujan terlampau aktif kan. Okey. Jadi di sini dengan penerangan yang seperti Puan jelaskan sebentar, siapakah yang akan nanti menyampaikan untuk taklimat yang akan diadakan? Okey, taklimat cuaca kebangsaan kali ini special sedikit sebab kali ini bukan saja wakil daripada Jabatan Kaji Cuaca yang akan memberikan taklimat mengenai monsun peralihan, tapi juga kami ada wakil jemputan daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC yang akan turut serta bersama-sama kami membincangkan mengenai persiapan menghadapi monsun peralihan ini nanti. Bagaimana pula dengan mereka yang menghadiri? Siapa antara mereka? Okey, jadi kami telah menjemput pelbagai user group, contohnya safety and first responders, sektor-sektor bahagian ekonomi dan industri seperti industri perikanan, agrikultur, SME, perusahaan kecil sederhana, dan tidak melupakan juga rakan-rakan media kan, nanti diorang yang akan membantu kami untuk memberikan lagi maklumat cuaca ni arah orang ramai, dan juga tidak dilupakan juga taklimat ini dibukakan untuk orang ramai yang berminat untuk mendengar. Jadi kami bukakan juga. Jadi siapa-siapa yang berminat hendaklah mengisi borang pendaftaran secara di atas talian secara online, boleh mengimbas kod QR yang boleh dilayari melalui Instagram kami, Facebook kami, dan ada dapatkan kod QR-nya, register di sana. Okey, itu bagi yang berminat. Tadi kita sempat berbincang yang mengetahui lebih dalam lagi mengenai dengan bagaimana sebenarnya bahagian kaji cuaca berfungsi dan juga untuk memaklumkan khususnya kepada masyarakat di negara Malaysia kepentingannya dan sebagainya. InsyaAllah jika berkesempatan kita juga akan turut melihat dan juga mengikuti taklimat berkenaan. Jadi di sini apakah antara saranan Puan sendiri kepada orang ramai? Okey, orang ramai disarankan supaya sentiasa mengikuti maklumat terkini keadaan cuaca negara sebagai info rujukan BIS kita dalam membuat keputusan akan sebarang aktiviti seharian. Untuk makluman juga ingin saya ingati balik sini, terdapat satu nasihat cuaca yang telah dikeluarkan dan nasihat cuaca ini dimansuh pada 28 hari bulan pada waktu malam. Jadi kita ni akan mengalami keadaan cuaca sedikit aktif lah 2-3 hari ini. Jadi maklumat, amaran dan nasihat cuaca yang terkini boleh diterima dengan lebih mudah melalui aplikasi bimbit kami Brunei WX. Jadi BIS kita boleh menghubungi peramal cuaca yang bertugas juga di Pusat Ramalan Cuaca melalui talian kami 114. Talian cuaca, very easy kan ingati 114. Jadi boleh call ataupun melayari laman sesawang kami www.met.gov.bn, dan juga paling senang I think semua orang favorite juga melalui Instagram, Facebook, apa semua. Jadi kami ada satu media sosial baru, Instagram baru lah tu, Brunei.weather. Biasanya Brunei.weather. Jadi Facebook Brunei Weather, YouTube channel kami pun Brunei Weather. YouTube channel YouTube channel ada juga. Jadi sebelum ini kan semasa COVID melanda, dia dapat buat gathering apa kan. So kami produce video taklimat cuaca kebangsaan, kami push ke YouTube channel kami. So BIS kita boleh lihat semula lah. Senang buat rujukan. Itu antara untuk perkembangannya lah. Dan tadi kita sempat bercakap kenapa sebenarnya berkepentingan orang ramai ini mengetahui keadaan cuaca. It's very important lah, especially kalau macam penduduk yang berada di kawasan yang low lying areas, kawasan rendah, kawasan mudah banjir. BIS dia yang selalu menelpon kawasan pedalaman Belait, bila hujan ni sampai pukul berapa, because diorang khawatir kan, macam takut kerana kebanjiran diorang punya kawasan, terutama nelayan-nelayan juga selalu menelpon ombak tinggi, sampai pukul berapa ni hujan. Jadinya tu orang yang lebih peka lah. Ini yang memang kami mau masyarakat Brunei ini supaya lebih peka dan bijak cuaca lah. Okey. Jadi bukan sekadar tadi mengetahui yang kena kemas kini, berangin. Jadi ada kepentingan macam kalau yang memandu sudah mendapat cuaca yang telah pun dikemas kini, katanya angin akan berkelajuan sekian-sekian. Tapi kami yang misal kata yang memandu ni dengau, tapi hari itu gelap, angin jadi macam mana sebenarnya, apa sebenarnya kepentingan untuk orang yang memandu kalau sudah menerima kemas kini keadaan cuaca? Betul. Kalau dari Pusat Ramalan Cuaca
cuaca, kami mengeluarkan amaran cuaca kan tu. Jadi bis kita dari on your side, bis kita melihat anda pergi Batah ni ada warning sudah, weather warning keluar, amaran cuaca keluar. Tapi di sini macam masih lagi tarangnya. Tapi sebenarnya mungkin ia dari Belait coming to Ketani punya daerah kan. Jadinya atutah tempoh tadi untuk bersiap sedia. Kalau rasanya macam bis kita kan keluar kah, especially kalau hujan lebat diramalkan berlaku. Kalau yang jenis indah tarang mata kan mendrive malam, mungkin boleh jangan terdulu orang lain, anak-anak saya mendrive atau stay di rumah saja. Untuk ambil tindakan bila ada amaran dikeluarkan itu sangat-sangat penting lah. Baik, Puan tadi menyentuh mengenai dengan taklimat cuaca kebangsaan ke-17, peralihan monsun di negara Brunei Darussalam. Untuk jelasnya, paparan gambar juga akan kami kongsikan, tapi Puan boleh menjelaskan lebih lanjut di mana, bila dan juga bagaimana untuk mendaftarnya. Okey, jadi seperti yang tertara di skrin bus kita masa ni, untuk taklimat cuaca kebangsaan kali ke-17, peralihan monsun di negara Brunei Darussalam akan diadakan pada 3 hari bulan Oktober, bertempat di Auditorium Jabatan Penerangan. Ia akan bermula pada pukul 9 pagi. Jadi bagi bis kita yang ada interest kan mau mengikuti dan hadir, boleh skrin imbas kita ni punya QR code. Lalu ia akan membawa ke satu tempat registration atau pendaftaran. So isi saja nama pabis kita sana dan kami nanti datanglah on the day tu, nanti kami accept bis kita. Baik, apakah ada sukat-sukat ataupun had maksimum bagi hadirin yang akan hadir untuk taklimat berkenaan? Sukat-sukatnya kiranya semua itulah. Semua. Tapinya memang kami nyorang first come first serve lah. Kalau because kami memang ada para jemputan jua yang hadir. Jadi kalau bis kita yang orang ramai berminat, register tah laju-laju supaya kami boleh secure bis kita punya seat atau dulu. Okey. Adakah selalunya sebelum ini melalui online? Jadi masa taklimat melalui online bagaimana gerakan dari orang ramai untuk mengikuti taklimat tadi? Jadi sebelum ini because kami buat like video tu lebih awal, jadinya memang kami kira orang viralkan lah. So bis kita kami lihat ikut masa bis kita pun kan post dulu, sekarang lagi menyambung pun boleh. Jadi memang kami dah take note of the macam online participant lah. Jadi tapi ia pernah juga diadakan semasa Hari Kaji Cuaca Sedunia. So memang banyak sambutan lah daripada kami punya stakeholders para pengguna daripada jabatan sektor-sektor government dan juga swasta. Alhamdulillah. Itu bagi mereka yang government dan juga sektor swasta. Bila orang ramai individu? Orang ramai semasa Hari Kaji Cuaca itu ia khusus untuk para jemputan saja. Jadi inilah antara peluang dan juga ruang Ketani untuk sama-sama mengikuti taklimat cuaca kebangsaan kali ke-17. Dan jangan hanya Ketani memikirkan maklumat diberikan, Ketani tahu. Cuma tu Ketani ambil, Ketani maklum saja, tapi tidak mengetahui lebih lanjut mengenai perkara semikian. Jadi inilah antara peluang kalau Sokana beritahu untuk individu boleh datang, orang ramai. Jadi datanglah beramai-ramai. Baik, saya tertarik jawapan mengenai dengan para jemputan. Antaranya ialah bahagian ekonomi dan industri seperti industri perikanan, industri agrikultur dan juga perusahaan kecil sederhana. Mungkin dapat dijelaskan apa kebaikan bagi mereka, khususnya bagi perusahaan kecil ini untuk hadir mengikuti taklimat berkenaan. Okey. Jadi kalau macam SME ni kadang-kadang diorang selalu ada pop-up sale lah. Jadi kalau macam you will know macam nanti bulan Oktober, bulan November ni macam mana jenis pattern cuacanya. So malam-malam ni selalu ribut ni, jangan tah tanikan berkemah di luar. Baik tah kali sebelah siang. So ni boleh nyorang di-update melalui ramalan cuaca yang dikeluarkan daripada Pusat Ramalan Cuaca juga. Kalau hari ini okey, macam bahagian pedalaman saja yang banyak ribut, dan by all means boleh bis kita buat aktiviti. Jadi ini pentinglah kita macam orang informasi yang dapat daripada taklimat ini nanti boleh membantu bis kita dalam perancangan bis orang, especially kalau orang buat farming kah, bercocok tanam. So bis kita tahu bila kan segala pasu-pasu itu disimpan dulu. Kadang-kadang kalau angin terlampau kuat, pasu pun boleh terabang. Benda ni terjadi. Sudah orang keraji cuaca sendiri banyak angin ribut ni ditapikannya terdulu tu pasu bunga.
sebenarnya. So itu yang kita temukan, kami mengeluarkan maklumat cuaca bis kita bertindak. Jadi saya tertarik juga sebetulnya dengan pengungsian daripada PUN sendiri. Katanya ada sering kali menghubungi pihak BDMD. Dalam sehari kebiasaannya berapa berapa banyak berapa yang menghubungi. Orang menghubungi. Banyak juga, ada juga yang yang selalu macam hari-hari menelpon. Very interesting lah orang yang menelpon ke talian cuaca 114 ni. Ada yang banyaknya dari nelayan-nelayan even tapi hari itu ada juga orang membuat wedding. Katanya kan hujan ni kami kan men-set upnya pelaminnya. So kami memang membantu dalam So kalau orang macam tu ia macam planning kan. Ia merancang apa yang akan buat. Jangan sekarang sudah datang hujan, hujan. Jadi nada planning. Betul. Jadi memang betul lah kadang kan kita ni sering mengkaitkan keadaan cuaca boleh menukar mood kita ni. Betul lah tu. Boleh. Kalau aku planning cuma ni sudahnya pikniknya. Suddenly hujan terjadi celebrate kan. Boleh diatur lebih awal, dirancang lebih awal lah. Diatur lebih awal. Berapa lama jangkanya untuk membuat perancangan itu sekurang-kurangnya? Okey, ini ikut juga kadang-kadang kalau cara peramal cuaca membuat ramalan cuaca, kadang-kadang usulnya weather tu macam akan masuk. Tapi at times boleh juga pacahnya orang dah menjadi. Tapi at times kalau yang menjadi memang kami akan bagi warning lebih awal lah 30 ke 1 jam lebih awal. Tapi untuk kita ni punya macam NDMC macam mana orang yang dilagau untuk mengikuti taklimat cuaca kebangsaan ini daripada stakeholders kami, memang kami bagi tahu lebih awal macam mana keadaan cuaca yang akan datang next monsoon ini, so bis orang boleh prepare. Jadi tadi kita sempat berbual mengenai dengan pemberigaan awal, misal kata seminggu keadaan cuaca tadi. Tapi setelah seminggu ini diramal sekian keadaan cuaca tadi dalam masa 7 hari ini. Tapi on that day jadi boleh berubah. Ya, boleh berubah juga. Jadinya sebab itu ada kami macam para peramal cuaca membuat ramalan macam 7 hari itu yang dikeluarkan dalam news dan RTB apa tu. Jadi itu berlandaskan numerical weather prediction. So daripada model-model yang ada, data-data yang diambil. So itu memang sudah diorang bagi tahu hari ini hujan, hari ini tidak hujan. Tapi dengan adanya peramal cuaca, ia sendiri akan melihat lagi pada hari itu nanti, okey, kan hujan jadi ke tidak hujan ini. So itu kami ada mengeluarkan ramalan cuaca 3 kali sehari. Jadi itulah Puan, menarik sebenarnya dengan keadaan cuaca ini. Saya pun menarik kerana mengapa ramai yang bertanya mengapanya kena beritahunya esok hujannya, tapi mengapa tenda hujan itu? Mengapa? Dia dapat dikonfirmkannya. Jadi mungkin dapat dikongsikan apakah faktor-faktor yang boleh sahaja merubah keadaan cuaca berkenaan. Okey. Antaranya juga Brunei ni damit lah. Jadi ramalan cuaca yang dibuat tu untuk kalau ia general untuk satu Brunei. Sekadangnya esok ada hujan ni. Tapi ini kawasan pedalaman. Jadi kita ni di Bandar Seri Begawan mana merasai itu. Orang di Temburong merasai itu. Orang di Ulu Belait merasai. Jadinya macam bilanya ada hujan, especially kalau adanya indication dari pedalaman yang masuk ke coastal area. Coastal area itu kawasan Tanita sudah tu. Kawasan pesisiran itu, kawasan kita ni. Jadi penting juga untuk mengetahui di mana keberadaan Tanita itu. Katanya di pedalaman, di mana pedalaman itu? Katanya di pesisiran. Aku ni di mana? Pesisiran ke pedalaman? Sebab tu kalau kita masuk taklimat cuaca kebangsaan ini, kita akan mempelajari lah. So nanti fokus ramalan cuaca yang dibuat itu, kita lebih faham. Betul. Okay. Tapi sedikitlah kalau pendalaman itu di mana? Pendalaman itu macam bahagian Labi, Temburong, Ulu, Belalong apa tu. Sana tu pendalaman. Kalau tadi lihat map, yang pesisiran pantai tu ia kawasan kita itu Kuala Belait, Seria, Lumut, Pekan Tutong, Okey, kalau macam tadi di Belait di Labi, Temburong di Belalong. Kalau di daerah Brunei Muara memang ada. Brunei Muara tu kira coastal, pesisiran tu. Pesisiran. Yes. Baik, cukup menarik. Banyak ingin ditanyakan kepada Puan ini. Di mana kalau dilihat mengenai dengan aplikasi Brunei WX di telefon bimbit Auda, pada ketika ini ramalan am telah pun dikongsikan yang dikemas kini pada pukul 6.24 pagi tadi. Namun sebentar lagi mungkin dapat kita saksikan contoh Brunei WX yang dapat kita saksikan. Mungkin di Kaca TV kita dapat kita saksikan bersama mengenai dengan ramalan am.
Jadi ini yang dikemas kini, dan jika anda menekan 3 barisan ini dan pergi ke bahagian amaran, dikongsikan peringkat jingga bersedia. Hujan kadang-kadang lebat dan berangin. Katanya tamat pada pukul 2 petang. Selepas pukul 2 petang bagaimana tu Puan? Ya, peramal cuaca ni yang bukannya seorang itu bekerja sepanjang masa. Jadinya ada lagi orang next shift. Orang next shift ni lagi yang akan memonitor. Pukul 2-nya sekarang bersambung ke Indah ni. So nanti kita nantikan kalau sekiranya bersambung, artinya we're expecting more weather coming in tu. Kalau sekiranya Indah bersambung artinya cuaca okey. Jadinya memang ikut peramal masing-masing lah, because kita ni bekerja bershift. Betul. Ya, baik, cukup menarik Atul. Dan mungkin pada habis kita downloadlah, muat turunlah aplikasi berkenan kerana banyak sebetulnya antara ruangan-ruangan di aplikasi berkenan, antaranya amaran, perairan Brunei, turunan hujan, radar dan berita dan serta maklumat yang boleh anda saksikan bersama. Okay. Alhamdulillah, dengan penjelasan yang diberikan sebentar tadi, banyak ilmu yang perlu ketani dan khususnya penonton yang menyaksikan Rampai Pagi TV pada hari ini. Jadi mungkin sedikit nasihat dan juga saranan kepada semualah masyarakat. Dan jadi masa ini memang kita ni akan mengalami cuaca aktif. Jadi memang nasihat cuaca sudah dikeluarkan, amaran cuaca sudah dikeluarkan. Jadi orang bersedia buat persediaan lebih awal, macam sekiranya tempat bis kita tu tempat yang mudah banjir ataupun orang kawasan rendah, buat persiapan lebih awal. Kalau orang-orangnya tahulah, penduduknya yang kalau tahu kawasan selalu kebanjiran atau orang yang selalu ingau tu. Dan juga ombak masa ni tinggi, jadi untuk operasi buat kecil tu berbahayalah bagi bis kita. So jangan dulu turun. So tunggukan, nantikan kami punya update on ramalan ombak jual lah nanti. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Puan Nadiatul Alfifah binti Haji Muhammad Yassin, atau pegawai kaji cuaca, dengan penjelasan yang telah pun diberikan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, ada penonton. Memang menarik, bukan sekadar kita mengetahui mengenai dengan taklimat cuaca kebangsaan kali ke-17, tapi banyak ilmu yang disampaikan juga pada hari ini. Dan kan kita sendiri setiap hari menghubungi bahagian kaji cuaca untuk laporan ramalan cuaca. Betul. Jadi ini sedikit penjelasan. Kalau kalian mau tahu lagi penjelasan lebih lanjut, datanglah taklimat yang akan diadakan pada 3 Oktober ini. Dan jangan lupa untuk habis kita layari laman sesama mereka di www.met.gov.bn, juga melalui laman Facebook mereka di Brunei Weather, di laman Instagram baru mereka di brunei.weather, dan juga di talian Weatherline 114, juga menggunakan layari akan YouTube video mereka. YouTube channel. Ya, YouTube channel mereka. Ya. Jadi itulah antara perkembangan-perkembangan daripada Brunei Weather lah, mengenai dengan apa jua yang ingin kita ni ketahui mengenai dengan cuaca. Jangan hanya orang kita ni kemas kini itu saja, tapi sebenarnya penting untuk kita ni. Baik, kita sudah pun berada di penghujung Rampai Pagi pada hari ini. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada penonton yang menyaksikan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.